sebut. Nabi sendiri bukan roboh, bakar terus. Kerana masjid ni untuk menyelewengkan orang. Berapa banyak masjid hari ni nak menyelewengkan orang. Bukan ulama-ulama boleh naik pun masjid dibuat oleh UMNO ni tuan-tuan. Walaupun banyak buat masjid. Saya baca seorang kenyataan seorang ulama Suriah. Dia kata orang sekarang sedap-sedap aja declare masjid. Buat tembok, buat dinding, buat tandah, buat apa semua, cakap masjid. Masjid bukan macam tu lah. Dia kata masjid ni ialah mesti ada ulama yang mengajar. Masjid itu mesti ada tarbiyah yang disampaikan. Masjid adalah merupakan pusat untuk menyebarkan Islam dan menjadi galang ganti kepada perjuangan Islam untuk menjadi kukuh dalam masjid. Ini sedap kau buat masjid apa semua, bangunkan masjid rasmi tuan-tuan, cakap masjid. Sedangkan dalam tu ulama pun tak boleh nak cakap. Dalam tu hukum hudud disebut oleh ustaz. Ustaz kena gang terpelanting. Ayah dekat Jasir 5 tempat kena gang. Tak ada satu ajaran sesat pun orang kampung datang. Tak ada apa. Kerana kita sebut sikit hukum hudud, sebut hukum Allah, sebut ibad-ibad yang itulah kritik, rasuah apa semua, tak boleh. Dia nak ni masjid-masjid ni kena belajar sembahyang, belajar puasa. Dia tak tahu masjid Nabi tu bincang pasal strategi perang, bincang pasal hal negara, bincang pasal apa, semuanya dalam masjid. Bahkan ada ulama kata umat Islam menjadi mundur di antara puncanya bila mereka memindahkan pusat pemerintahan daripada masjid kepada parlimen-parlimen yang akhirnya agenda agama, iman, Islam sudah mula terhakis kerana tidak dinaungi oleh kekuatan iman. Sebab tu kita perjuangkan Al-Quran Sunnah. Pas ni tuan-tuan memang betul dah. Jangan nak lari-lari. Jangan kita nak cari jemaah lain lagi. Kalau di Malaysia setakat ni Alhamdulillah, selagi PAS pakai Quran, hadis, ijma' qiyas, kemudian ulama-ulama ada sebagai penasihat, insya-Allah PAS tak akan terseleweng tuan-tuan. Tak akan terseleweng. Sebab Allah Ta'ala jamin orang pakai Quran, hadis tak akan sesat. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, iaitu kalau kamu berpegang kedua ni, kamu tak akan sesat. Walaupun manusia sesat pun, kamu tak akan sesat. Kitab Allah dan sunnah Nabi, tak akan sesat. Peduli apa nak jadi manusia, apa nak kata, kita tak akan sesat ikut Quran hadis. Kalau nak ikut manusia macam-macam perangai, macam-macam kepala. Orang ni baca buku ni sikit, idea dia macam ni. Baca buku ni sikit, idea dia macam ni. Kita pun pening nak ikut memang. Tak sah pening, Quran hadis. Sayyidina Umar dulu dia bawa kitab Taurat, lagi baca depan Nabi, muka Nabi berah. Berah muka Nabi kerana tengok Sayyidina Umar kalau dia nak ambil idea daripada Taurat, daripada kitab lain sedangkan Quran ada. Lalu Sayyidina Umar pun bertaubat kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tak jadi dia nak cedok idea daripada tempat tersebut. Kerana Nabi dengan tegas, bimbang takut Sayyidina Umar dipengaruhi oleh idea-idea asing. Tapi bukanlah bererti bahawa Islam menyekat semua pengaruh-pengaruh baik yang datang daripada agama lain. Nabi dah sebut al-hikmatud dalatul mu'min. Barang hikmah, barang bagus ni adalah barang hilang milik umat Islam. Tapi kadang-kadang kita Al-Quran hadis belum selongkar habis lagi, dah terpengaruh dengan idea-idea luar yang kita rasa kagum. Sedangkan yang kita rasa kagum itu terdapat dalam Quran dan hadis pun. Dalam beberapa Quran hadis ada setengah-setengah budak-budak muda, dia sangat komunis, pakai topi komunis, nak ceritanya bahawa dia ni menyanjung ideologi komunis yang memberikan apa? Hak kepada orang bawahan. Kau pernah buka Quran tak? Pernah buka Quran tak? Mana ada sebuah negara yang mengisytiharkan perang kepada orang kaya demi menyelamatkan orang miskin? Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi pemerintah dengan moto pemerintahan ayam kusuddin wa ana hayyun, bagaimana agama boleh mundur sedangkan aku masih hidup, mengisytiharkan perang kepada orang tak bayar zakat demi untuk membela golongan miskin. Tak ada negara di dunia ni perang orang kaya demi untuk orang miskin kecuali Islam. Nak terpengaruh komunis lagi, nak terpengaruh dengan sosialis lagi. Islam dah ada semua, cuma orang tak ikut, tu cerita lain. Gali maklumat dalam Islam tu, bukan ambil ideologi lain kemudian nak islamikkan ideologi tersebut. Tak perlu, kerana kita dah ada Quran dan hadis. Quran dan hadis lengkap tuan-tuan, dia cerita semua perkara. Saya pernah mengajar sekolah Tamil. Dulu saya ingat sekolah Tamil, saya tanya dia punya guru penolong kanan sikit ni. Guru penolong kanan ni tuan-tuan kira lebay lah, sebab saya tengok nanda dia tu besar.
Orang lain kecil je, dia sama besar dengan sini 50 sen. Lepas tu ada siap jalur tepi kiri kanan lagi. Memang kira power kalau kita, dia macam ustaz juga lah. Saya tanya dia, cikgu, itu orang India, Hindu ni dia ada tak masuk tandah baca doa apa macam orang Islam? Dia kata apa masuk tandah mau doa-doa lagi, masuk je lah. Tengok, dia tak ada pun. Kita lengkap tuan-tuan, nak masuk tandah ada prosedur dia. Dengan kaki mana nak dimasuk, dengan cara mana dah tandah nak keluar. Takkanlah kalau tandah yang kecil nak tabir urusan tandah pun ada prosedur, ada peraturan langit. Takkan nak tabir negara suka-suka hati je. Tengok sekarang suka-suka hati. Ketua Menteri Melaka, Ketua Menteri Sarawak, berapa bilion harta dia. Mana dia ambil tu? Semua kaya-kaya, anak Dr. Mahathir apa semua kaya-kaya belaka. Tapi tengok Tok Guru Ni Aziz yang memerintah. Orang tak nak ambil contoh. 20 tahun jadi Menteri Besar Kelantan. Tengok rumah dia macam mana. Nak jumpa dengan dia macam mana, tak perlu buat appointment. Saya berapa kali nak jumpa dia, buat macam mana? Pergi sembahyang subuh je. Pergi sembahyang subuh, duduk sah depan, insya-Allah boleh jumpa. Yalah, kita nak cakap banyak tak boleh lah. Dia Menteri Besar, orang beratur kan. Cakap betul-betul sudahlah. Suruh doakan anak, apa semua macam contoh. Maknanya senang, tak perlu. Pagar-pagar rumah tak ada. 20 tahun, potong gaji dekat 50% beri pada rakyat. Siapa nak highlightkan dia punya kerja? 1 sen tak ambil. Ketika dia pencen tuan-tuan, baru ni ada duit claim allowance rumah. Allowance rumah Menteri Besar ni ada lebih kurang 3,000 tuan-tuan. Sejak 20 tahun tak pernah habis. Lalu bahagian keuangan tunjuk ni tuan guru punya lah ni. Nak pencen ambil lah. Kan? Dia tak pernah claim. Ada berapa dekat 800,000. Kalau kita dekat 800,000, mata ni dah nampak jadi RM2 dah. Tak ingat apa dah. Walaupun dah tua, orang-orang ni kalau buat duit tuan sakit nak mati pun tak percaya. Pergi tengok hospital tu, tanya, abah nak makan ni ke pakcik? Nak makan mi goreng mamak? Tak boleh, mi goreng mamak aku dah tak selera. Tanya nak makan tak nak? Tanya dia, duit macam mana? Letaklah bawah bantal tu. Nak lagi? Bak-bak ni tuan-tuan, walaupun nak cerita, tapi dia boleh tu. Leko semua. Masuk dapur je, beri pada rakyat. Tak ada rasuah satu pun. Bukan dia suruh siasat 24 jam. 25 jam SPRM boleh datang ke Kelantan siasat. Bukan Menteri Besar Kelantan Tok Guru Ni Aziz. Yang Menteri baru Ustaz Ahmad Yaakob sekarang pun tak ada rasuah tu. Kelemahan biasa, ada mana-mana kelemahan. Kita baikilah kelemahan tersebut. Bukan nak cantah terus, kan? Misalnya, tapi kerana dengan Islam selamat, tak ada rasuah. Sekurang-kurangnya tak ada rasuah. Satu rekod yang sangat bersih. Sebab kepimpinan biasanya dikaitkan dengan rasuah. Kepimpinan UMNO macam-macam. Ada yang jual lembu, jadi tokel lembu kan. Jual lembu, ambil lebak harta kerajaan, tender pada anak-anak. Macam-macam. Kalau nak siasat tak ada seorang pun tak lepas. Semuanya ada file. Tapi kita alhamdulillah. Kerana apa? Kerana ikut Quran hadis. Sebab tu nak sebut perjuangan PAS ni, kita jangan bimbang dia ikut Quran hadis. Quran dia kata tak boleh, tak boleh. Selagi Quran kata hadis boleh, boleh. Sebagai contoh, kita nak ta'alluq dengan BAP, dengan apa dengan Quran hadis benar kan? Nabi pernah minta pertolongan orang kafir. Nabi pernah bertahluk dengan apa? Dengan bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, walaupun bukan Islam. Buat perjanjian damai dengan orang kafir. Ini tak ada masalah dalam Quran dah. Tapi prinsip kita tak jaga. Walaupun DAP tak setuju hukum hudud, kita tak peduli, kita tetap on je. Sebab kita bergabung dengan DAP bukan menggadai prinsip atas perkara yang kita sepakati bersama, selama mana tidak terjejas pegangan agama kita. Ni ada yang tak faham apa bergabung dengan DAP. Tapi tiba tengok UMNO bergabung dengan MIC MCA. Macam mana dia? Dia ikut je. MIC kata tak ada hudud, dia kata kami tak buat, jangan bimbang. Kita PAS tak ada. Kita akan laksanakan. Sebab kita ikut Quran hadis. Semua yang ada di atas bukan nak jadi pemimpin, tuan-tuan. Bukan nak glamour, nak kaya, mereka takut ke akhirat. Jangan bimbang, tak akan itu. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ni kita kena ingat jaga Quran hadis. Akhirnya saya nak sebut kata-kata Imam Ibnul Qayyim, tanggungjawab kita terhadap Quran. Dia kata tanggungjawab terhadap Quran pertama ialah hakut tilawah. Kena baca Quran. Kena baca. Jangan tak baca langsung bulan Ramadan. Patut lebih banyak baca. Tengok Facebook dengan Quran, kena banyak buka Quran. Kena banyak buka Quran. Kalau tergagak-gagak baca pun tak ada hal. Nabi sebut dah,
Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safaratil bararah. Siapa-siapa yang membaca Quran dan dia mahir dalam pembacaan Quran, dari segi tajwid, dari segi apa-apa semua dia mahir, kefahaman semua terbaik, maka dia bersama dengan mereka yang kanan di akhirat nanti. Walladhi yaqra'ul Quran, tapi orang yang baca Quran, wa huwa yatada'ta'u, dia totak-totak. Orang Kelantan panggil totak-totak. Totak-totak ni tergagak nak sebut susah, kan, tak lancar. Wa huwa syaqqun 'alaih, dan dia nak melafazkan apa huruf-huruf Quran tu payah. Iza saja jadi ijaz saja, bisa contoh. Payah dia nak sebut. Falahu ajran, Tuhan Nabi kata, dia dapat 2 pahala. Tak ada sia-sia punya 2 pahala. Jangan tinggal. Dan Allah balas baca Quran bukan balas dalam bentuk perkataan, dalam bentuk huruf. 1 huruf 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada 21, 22 huruf, termasuk huruf yang tersembunyi. Setiap sabdu itu ada 1 huruf, tuan-tuan. Tapi untuk merekahkan penulisan, dia buat laman sabdu. Tulisan Allah sebenarnya alif, lam, ha, 3 lam. Tapi untuk merekahkan tulisan, dibuat 1 lam, dia gantikan dengan lambang, yang di sabdu itu, syaddah tu. Maka jadi Allah. Dalam Allah tu ada 3, ada 1 lagi huruf tersembunyi. Dalam ra yang ada 1, ada 1 ra lagi. Alif, lam, ra, ha, min, nun. Sebenarnya macam tu ejaan. Alif, lam, ra, ha, ya, min. Tapi nak rekahkan, kalau nampak 19, tapi sebenarnya 22. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja 220 pahala. Baru Bismillahirrahmanirrahim, belum baca 3 qul huwallah 3 kali, macam kata Quran pahala. Orang yang tak boleh baca sangat, dia tak boleh gabung mata dan tengok Quran, bacalah ayat-ayat banyak-banyak. Qul huwallah ulang banyak tak apa. Kemudian yang kedua, hakul fahmi. Kena faham Quran, belajar tafsir, kelas-kelas pengajian kena datang. Hakut tadabbur, kemudian tadabbur Quran, fahami ayat-ayat Quran, fikir, renung apa semua kan. Kemudian hakut tadawi bil Quran, mengubah penyakit-penyakit zahir dan batin dengan Quran. Penyakit hati, penyakit zahir semua boleh ubah dengan Quran. Kemudian yang keempat ialah hakut tadbir, tanggungjawab untuk melaksanakan isi kandung Quran. Quran jangan biarkan terkurung dalam mushaf, dia mesti keluar untuk menjadi apa? Menjadi panduan pada masyarakat. Bahkan Nabi seperti Quran yang bergerak, para sahabat seperti Quran yang bergerak, dan para sahabat dimuliakan oleh Allah kerana Quran. Ada seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud. Dia ni seorang yang tak hebat pun, badan kecil dia, tapi dia yang bunuh Abu Jahal. Satu hari dia naik pokok kurma. Naik pokok kurma, biasalah badan kecil, datang angin sepoi bahasa bergoyang. Sahabat yang duduk lepak kat bawah sambil-sambil berborak. Dia bukan borak kosong lah sahabat kan. Tengok gaya Ibn Mas'ud, semua ketawa. Kelakar dia kata, macam burung. Dia badan pula, dia kulit tak putih hitam, macam burung gagak atas pokok. Nabi pun kata, atadhaku Nabi dikata safai. Adakah kamu mentertawakan 2 betis yang kecil? Betis yang pula kecil, orang pun kecil kan. Takkan betis besar pula, pelik pula kan. Kamu tertawakan 2 betis yang kecil tu kan. Walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada dalam genggam Muhammad, annahuma fil mizan yaumal qiyamah athqalu min jabal Uhud. Kedua-duanya dalam timbangan hari akhirat nanti lebih berat daripada bukit Uhud. Kata Dr. Ai Al-Qarni ketika menghuraikan hadis ini, bahawa Nabi maksudkan kenapa lebih berat daripada bukit Uhud, kerana ilmu yang terdapat dalam dada Ibn Mas'ud yang sangat mahir dalam Al-Quranul Karim, yang terkenal dengan hebat dalam Al-Quran. Sebab tu kita golongan pejuang yang duduk dalam PAS ni tuan-tuan, istiqamah dan jadi Quran dalam bulan Ramadan untuk renung ayat-ayat. Ramai dah orang masuk Islam kerana Quran. Cat Stevens, penyanyi barat, tak pernah dengar ceramah ustaz, ceramah siapa-siapa pun. Zaman dia dulu tak ada lagi ramai orang-orang barat yang boleh menyampaikan dakwah. Dia masuk Islam kerana dia baca Al-Quran terjemahan saja. Dia penyanyi rock, Cat Stevens, penyanyi rock terkenal masa tu, populariti pun tengah meningkat, tapi jiwa tak tenang. Dia cuba masuk agama Hindu, masuk agama tak tenang, tak beri kepuasan. Abang dia kebetulan pergi Israel, dia beli satu kitab, yakni kitab Al-Quran. Dia kata, cuba kau try baca kitab ni, kau boleh ketenangan. Dia tak ada terfikir nak baca kitab orang Islam, kerana dah dimomok-momokkan. Agama Islam yang paling mundur ke belakang, dilahirkan pada zaman Uttar, tak boleh pakai langsung. Dia buka Al-Quran dengan penuh rasa takbur dan sombong. Dia nak cari sebanyak mungkin kesalahan Al-Quran. Tapi bila dia buka, bukan kesalahan Al-Quran yang dia jumpa, tapi kesalahan diri dia.
tidak betulnya akidah dia selama ini. Akhirnya dia menganut Islam hanya dengan baca Quran. 2 tahun Cat Stevens baca Quran dengan faham. Kita hari ini dah puluh tahun hidup, berapa ayat Quran yang kita faham? Kadang-kadang Fatihah yang kita baca pun makna tak tahu. Qul huwallah pun tak tahu. Kan? Jangan jadi macam gegir penagih dadah. Bila dia menagih dadah, apa penceramah masuk, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz boleh beritahu pada saya dalam Quran ada ayat yang haramkan dadah, saya tak akan isap dadah lepas keluar nanti. Ustaz pun baca fi abadin mumaddadah. Terus senyap dia. Betul lah dia cakap kawan dia sebelah. Ada dalam Quran haram dadah. Pada Ustaz saja nak mainkan dia, dan kau tanya dadah dalam Quran ada ke tidak. Quran mana ada dadah? Nabi sebut secara umum, setiap yang memabukkan itu haram. Sama ada dalam bentuk cecair, dalam bentuk pil yang ditelan, dalam bentuk debu yang diseduk, tak kira apa-apa, dia haram. Tak kira nama apa, dadah, heroin, morfin, ecstasy, apa segala bagai. Jadi itu dia nak dadah. Hari pi abad dia mula dadah itu senyap. Dan dia jujur pula tu. Siap cakap kawan, rupanya ada, kita tak jumpa. Siapa suruh kau tak baca Quran? Dalam Quran ni semua ada tuan-tuan, jangan bimbang. Kita jumpa ke tidak tu. Dalam bab sains, bab apa, saya tak nak hurai lah, panjang sangat. Dia dalam Quran ayat-ayat sains ada lebih kurang 500. Ayat-ayat saintifik. Sebagai contoh, saya nak ambil satu contoh. Orang baca Yasin dah lama dah baca Yasinnya. Dulu kita belajar sains, zaman saya belajar sains, saya ingat lagi. Cikgu sains kata matahari ni adalah tak bergerak, dia statik. Kemudian yang keliling dia segala planet-planet lain lah. Yang lain, planet lain, bukan main galak lagi dengan duk keliling, kelalang matahari. Matahari relax aja, tengok aja macam apa. Macam itulah gambaran matahari. Tapi kalau kita baca Quran 1400 tahun lebih, Allah sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari itu bergerak, tajri ni bergerak. Kalau airnya mengalir. Sebab tu kalau sedekah jariah, sedekah yang bergerak, yang tidak statik, yang orang boleh ambil manfaat. Contohnya buat markas ni, tidak statik. Selama markas ni digunakan, dia akan dapat manfaat. Tapi kalau belanja makan, statik. Lepas belanja makan, seketul tu je pahala. Tak ada lah pahalanya. Tapi kalau yang jariah, dia sentiasa mengalir. Buat sekolah tahfiz ke apa, mengalir je, aktif. Macam orang simpan duit lah, simpan bawah batang, pasif, tak bergerak. Tapi kalau laburkan mana-mana kat pelaburan ke, pelaburan pas ke apa pun, duit tu berkembang. Ini jariah dia panggil. Yang tu pasif. Sedekah pun ada jariah. Jadi jariah dia berlari-lari, mengalir dan sebagainya. Tuhan sebut dalam Quran, matahari ini jariah, tajri, bergerak. Dulu ahli sains kata tak bergerak, sekarang baru betul. Rupanya matahari juga satu objek yang bukan statik. Dia juga bergerak dalam faksinya. Betul Al-Quran, saya salah. Tengok, itu baru satu ayat tuan-tuan. Profesor Dr. Cosmo apa dekat UKM ni, dia ada tulis satu buku lah, lebih kurang 500 ayat-ayat sains dalam Quran. Dan Dr. Abdul Majid Zindani daripada Yaman pun tulis beratus-ratus ayat saintifik yang ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran yang hanya diketahui oleh sains moden beberapa dekad ini. Quran dah sebut 1400 tahun lebih. Pendek kata, Al-Quran tidak diragui lagi. Dia datang daripada Allah. Dan saya tengok dalam satu kenyataan yang dibuat oleh Britannica Encyclopedia Britannica, yang orang Britain punya tu, yang dia masukkan semua maklumat-maklumat dalam tu mengikut abjad huruf. Di antara maklumat Quran dia masukkan, dia cerita Quran bini-bini, ada fakta yang salah. Dr. Hasan Fadal Abbas telah perbetulkan balik. Tapi kenyataan yang mereka terima, dia kata, dalam petikan ayat dalam tersebut, dia kata, satu kerja yang gila. Kalau kita nak niru Al-Quran, kerja gila, dia kata. Tak mungkin boleh tiru Al-Quran. Ni kafir lah anak ni pun percaya Quran tak boleh tiru. Sebab tu akhir saya tutup dengan ayat Quran, tuan-tuan. Ada 3 ayat Allah cabar kepada mana-mana cendekiawan di dunia. Pertama Tuhan kata, falyatu bihadithin misli in kuntum sadiqin. Kamu bawa sebagaimana Quran ni, sebiji Quran ni, kalau kamu betul benar-benar yakin, kamu betul-betul benar orang yang betul, kamu bawa sebiji Quran, buat Quran lain, Tuhan cabar. Orang kafir Korea ke apa, senyap tak boleh buat Quran baru sampai sekarang. Okey, kalau kamu tak boleh buat Quran sebiji, tak apa, Tuhan turunkan lagi aras cabaran, rendahkan lagi. Falyatu bi asyri suwarin. Kamu datangkan 10 surah. 10 surah. Surah ada 114, kamu tak boleh nak bawa, ambil 10 dah lah. Bawa. Senyap terus tak boleh. Maka Quran turunkan yang paling rendah.
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu-ragu lagi apa yang aku turun pada hamba aku Muhammad di Quran ni, kamu bawa satu surah saja, tak payah banyak. Wad'u syuhada, kamu bawa pembantu-pembantu kalangan jin, profesor manusia dalam semua disiplin itu, bawa. Kamu cari surah yang sama dengan Quran. Tak payah ambil surah Al-Baqarah 286 ayat. Kamu ambil surah paling pendek, Inna A'tainakal Kautsar. Kamu cari satu surah yang gaya bahasanya standar dengan Inna A'tainakal Kautsar, ilmunya terkandung standar dengan Inna A'tainakal Kautsar. Sampai hari ini cabaran tidak pernah ditutup. Tak ada tarikh luput. Tapi sampai sekarang tak ada cabaran boleh dibuat. Ada yang cuba-cuba nak buat, tapi bunyinya kelakar, ilmunya tak ada dirijek oleh dia sendiri. Baca kali ketiga dia pun buang dan terus sampai. Jadi Quran yang betul, kita kena berpandu dengan Quran. Dan perjuangan kita adalah perjuangan Quran. Kebetulan bulan Ramadan di bulan Quran diturunkan, kita muliakan Quran. Kita banyak baca Quran, tengok tafsir Al-Quran dan sebagainya, supaya hidup kita terpimpin dengan Quran, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah tazkirah yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Ini kali pertama saya datang ke Markaz Sepang. Dengan nama dah banyak kali dah. Ustaz-ustaz lain dah datang. Di kali pertama saya datang. Moga-moga markaz ni akan terus makmur dengan berbagai program, insya-Allah. Itulah saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.